الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan, keampunan, kerahmatan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan majlis tadabbur pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan bacaan Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insya-Allah kita akan tengok pada pagi ini muka surat 424, juzuk yang ke-22, surah yang ke-33, surah Al-Ahzab, bermula pada ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا
رحيما. صدق الله العظيم. Baik, InsyaAllah kita akan tengok sedikit terjemahan serta tafsiran yang kita boleh dapat, istifadah yang kita boleh dapat daripada ayat ke-44 hingga ayat yang ke-50 surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Penghormatan mereka, yakni orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah ucapan salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Baik. Ayat yang ke-44 ini adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-43, iaitu berkenaan tentang kewajipan mengingati Allah. Pada ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala memberikan busyra, khabar gembira, kesan bagi orang yang banyak ingat Allah, kesan orang yang banyak berzikir kepada Allah, iaitu apa? Dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala menceritakan ahwal, keadaan ahli syurga. Apabila mereka berada di dalam syurga, Allah mengucapkan salam sejahtera ke atas ahli syurga. Hal ini bertepatan dengan ayat, tafsiran ini bertepatan dengan tafsiran pada surah Yasin ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Itu, iaitu Tuhan mereka mengucapkan salam ke atas mereka, yakni di ketika mana ahli syurga itu sedang berseronok-seronok di dalam syurga, maka kemuncak bagi nikmat ahli syurga itu apabila mereka bertemu dengan Tuhan mereka dan Allah mengucapkan salam ke atas mereka. Sebab tu tuan-tuan, dalam surah Al-Hashr Allah Ta'ala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama antara ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga itu mereka daripada kalangan orang-orang yang berjaya. Jadi kita boleh nampak perbezaan yang sangat ketara keadaan-keadaan penduduk di syurga dan keadaan-keadaan penduduk di neraka. Itu yang pertama. Poin yang kedua, bila Allah Ta'ala menyebut wa a'adda lahum ajran karima, terjemahan di sini Allah menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Tapi kalau kita tengok dalam tafsiran Ibnu Katsir, baik tuan-tuan, jadi saya nak sekadar penyataan semula. Kuliah tafsir kita pada pagi ini ataupun setiap hari Sabtu, minggu pertama, kedua dan keempat, kalau ada minggu kelima, sumber rujukan untuk tafsiran pada pagi, setiap pagi Sabtu ini adalah daripada tafsir Imam Ibnu Katsir. Itu. Kalau kita tanya sumber rujukan saya daripada mana? Daripada sumber tafsir Ibnu Katsir. Baik. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bila Allah Ta'ala sebut wa a'adda lahum ajran karima, a'adda, Allah menyediakan kepada mereka. Ajran karima di sini merujuk kepada nikmat-nikmat syurga yang karima, yang mulia, merujuk pada Imam Ibnu Katsir kata apa? Iaitu nikmat syurga yang tak pernah dirasai pengalaman nikmat itu oleh al-hawas, panca indera manusia. Kira selama manusia makhluk ini hidup di atas muka bumi, sama ada dia mendapat nikmat yang banyak ataupun sikit, dia tak pernah dapat nikmat yang macam tu dalam syurga. Dia tak pernah rasa nikmat tu. Bahkan bukan sekadar itu saja, Imam Ibnu Katsir kata apa? Nikmat yang manusia dapat di dalam syurga hasil daripada mengingat Allah dan berzikir kepada Allah dengan banyak. Nikmat itu manusia pun tak pernah terlintas dalam fikiran dia. Pasal ada je orang yang tak biasa merasa tapi terlintas. Saya sebagai contoh,
Kita mungkin biasa terlintas kat fikiran kita nak ada rumah macam dalam istana, macam istana raja, mungkin biasa terlintas. Ataupun terlintas nak biasa naik kereta besar-besar ni, BMW ke, kotlah terlintas. Walaupun kita terlintas, tapi kita bisa tengok istana tu. Kalau tak bisa tengok dalam istana, kurang-kurang kita bisa tengok orang lukis, ataupun kita bisa tengok dalam TV. Sama macam kereta, kalau kita tak bisa tengok, kalau kita tak bisa naik, tapi kita bisa tengok kot TV, kereta tu macam mana. Terlintas tu hasil daripada pemerhatian, hasil daripada bayangan yang biasa kita bisa tahu. Tapi dalam syurga ni tak pernah terlintas, sebab nikmat dia tu melangkaui jangkaan manusia. Habis tak kat tu. Seterusnya pada ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang fungsi dan tanggungjawab Rasul, iaitu Nabi Muhammad sendiri pada segenap umat manusia. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami mengutuskanmu untuk menjadi saksi terhadap umatmu. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, pembawa khabar gembira kepada orang yang beriman dan pemberi peringatan kepada orang yang ingkar. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada 3 fungsi dan tanggungjawab Nabi secara khususnya. Yang pertama sebagai syahidah, sebagai saksi. Nabi SAW akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perilaku, gerak-geri, perbuatan umat-umat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas Nabi yang Allah Ta'ala hantar ke muka bumi ini mubasyirah, sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Barang sesiapa yang melakukan ketaatan, barang sesiapa yang melakukan amal soleh, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada dia. Maka khabar gembira ini fungsi Nabi. Sebab tu tuan-tuan, sedikit penjelasan. Apa definisi hadis ataupun definisi sunnah? Definisi hadis ataupun definisi sunnah ialah setiap kata-kata Nabi, ataupun setiap perbuatan Nabi, ataupun setiap diamnya Nabi. Setiap 3 benda ni disandarkan kepada Nabi, maka itulah hadis, itulah sunnah. Baik. Timbul satu isu. Kita boleh mimpi jumpa Nabi. Sepakat seluruh ulama sebut boleh, harus ke atas kita untuk mimpi jumpa Nabi Muhammad. Sepakat. Sebab ada hadis Nabi, mafhum hadis Nabi kata, sesungguhnya iblis, syaitan dan jin tidak mampu menyerupai aku dalam mimpi. Jadi kalau kita jumpa Nabi dalam mimpi, maksudnya tu memang Nabi. Cuma mungkin kod isu sikit lah dalam bab mimpi tu. Kita tak bisa tengok muka Nabi, kod setan nyemak muka orang lain, dia abang kata dia Nabi. Maka di sini perlu verify, perlu pengesahan. Kalau kita didakwa, nampak seseorang, orang tu dakwa dalam mimpi tu dia dakwa dia Nabi, maka kita mesti refer dengan, pertama tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tengok dia tu sama tak dengan ciri-ciri yang disebut dalam kitab. Ataupun paling mudah lah, kok malas nak buka kitab kan, tapi terus jumpa dengan orang soleh yang pernah bermimpi jumpa dengan Nabi, untuk dia verify, untuk dia sahkan tu betul ke Nabi. Baik. Kalau Nabi mai dalam mimpi kita, katalah masa tu kita tengah sakit, Nabi mai dalam mimpi, lalu Nabi bagi tahu, hai si fulan bin si fulan, aku nabimu Muhammad, maka aku nak bagi tahu kat hang untuk mengelakkan ataupun mengubati sakit hang ni, hang baca sekian. InsyaAllah lega. Contoh peristiwa ni memang pernah jadi pun, ramai orang-orang soleh yang tak biasa jadi. Baik, timbul satu isu. Dalam mimpi tu Nabi bercakap tak? Cakap. Adakah yang Nabi cakap dengan kita dalam mimpi tu dia jadi hadis? Isu tu.
Adakah kita orang yang meriwayatkan ni saya dapat hadis ni, dia kata dalam mana mimpi. Nabi kata apa? Qala Nabi, siapa perawi dia? Perawi dia saya ambil daripada siapa? Daripada saya ambil dalam mimpi Nabi. Baik, adakah itu diiktibarkan, dinisbahkan sebagai hadis? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Kalau Nabi bercakap dengan kita dalam mimpi ataupun dalam keadaan sedar. Maksud dalam keadaan sedar ni macam mana tuan? Ulama khilaf, boleh tak kita jumpa Nabi dalam keadaan duduk tengah berjaga, tak tidur. Ni saya duduk tengah ni tiba-tiba Nabi, saya nampak Nabi. Boleh ke tak benda tu berlaku? Khilaf ulama. Pandangan yang pertama kata tak boleh. Pandangan yang kedua kata boleh, harus ke atas Allah untuk menyebabkan keadaan itu berlaku. Boleh. Cuma syarat dia tak boleh hulu, tak boleh melampau. Contoh, kalau macam ni tuan-tuan. Katalah seorang syekh tu dia duduk tengah bercakap, tiba-tiba dia nampak Nabi. Dia tak boleh melampau dalam keadaan macam ni. Kah Nabi sampai pergi ambil kursi letak sebelah aku. Gitu. Ataupun dia pula bangun, mai Nabi mai duduk kat kursi aku. Tak boleh. Perkara tu agak melampau dalam agama. Kerana kalau Allah izin Nabi boleh mai jumpa kita dalam keadaan jaga, dimensi Nabi dan dimensi kita berbeza. Kalau Nabi duduk tu bukan duduk atas kursi macam kita, pasal dimensi yang berbeza. Kata ulama, kenapa? Apa bukti kata dimensi yang berbeza? Kerana mungkin syekh tu saja nampak, orang lain tak nampak. Situ jelas tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi kalau Nabi cakap dekat kita sama ada dalam mimpi ataupun dalam jaga, dia tak nisbah sebagai hadis, tetapi kata ulama dinisbahkan sebagai basyirah ataupun busyra, khabar gembira. Itu fungsi Nabi. Dia nak bagi tahu khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa nadhira, dan fungsi yang ketiga, tujuan Allah Ta'ala bangkitkan Nabi ialah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar. Kalau tak dengar cakap, kalau melakukan kemaksiatan, neraka tempat dia. Maka itu fungsi Nabi. Baik, selesai. Seterusnya pada ayat yang ke-46, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Baik, fungsi yang keempat iaitu sebagai da'i, penyeru yang nak menyeru kepada jalan Allah dengan izinnya. Menarik perkataan ni, biiznihi, Allah kodkan dengan izinnya. Kerana setiap sesuatu gerak-geri Nabi dan gerak-geri kita semua dalam menyampaikan risalah-risalah Tuhan, dia mestilah berlaku atas izinnya. Kalau bukan kerana izinnya, nak pergi ceramah, nak pergi mengajar, nak pergi berdakwah, tak dapat. Tak dapat. Pasal kekuatan tu mai pada Allah. Yang kedua, kalau orang tu nak dengar ke, tak mau dengar ke, tu pun semua atas izin dia. Kita hanya sebagai pemudah cara saja, penyampai saja. Penyampai saja. Ini semua tu atas izin Tuhan. Dan sebagai cahaya yang menerangi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yakni sebagai petunjuk kepada umat. Seterusnya pada ayat yang ke-47, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang mukmin bahawa sesungguhnya bagi mereka kurnia yang besar daripada Allah. Khabar gembira ni tuan-tuan, penting tak? Penting. Sebab tu Allah Ta'ala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yang Tuhan suruh pesan ke Nabi, berikanlah khabar gembira ni. Banyak ayat dia. Antaranya ayat Allah Ta'ala sebut, a'udzubillah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kamu semua, kata Tuhan, akan diuji daripada minal khauf, daripada ketakutan, minal khauf wal ju', daripada kelaparan, wa naqsin minal amwal, daripada kekurangan harta, wal anfusi, adanya kematian nyawa,
wasamarat, tumbuh-tumbuhan, tanam tanaman, tanam tak jadi, kau rugi. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah khabar gembira kepada mereka. Pentingnya khabar gembira ni dia sebagai motivasi. Bahkan Nabi sendiri juga pernah beberapa ketika Nabi juga pernah mengalami tekanan emosi sehingga Nabi down. Nabi rasa down lah, jatuh dari segi sudut emosi. Maka sampailah wahyu untuk memberikan khabar gembira kepada Nabi. Wadduha wallaili iza saja, surah Duha. Bila Nabi lama tak dapat wahyu, orang musyrikin Mekah kata, hai Muhammad, lama tak baca wahyu Tuhan hang. Pasal apa Tuhan hang tak buat turun wahyu? Tuhan hang dah tinggal hang dah gak. Ada Tuhan sebut tu, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Dulu ni hang dalam keadaan terabak-rabak, dalam keadaan tak tahu punca, kami bagi petunjuk kat hang. Dulu hang tak ada apa, kami kayakan hang. Itu ayat-ayat motivasi. Jadi kalau kita rasa lemah motivasi, maka kita mesti baca ayat Quran. Kalau di sana ada banyak ayat-ayat gembira sebagai motivasi untuk kita bangkit. Itu. Jadi sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah lagi, khabar gembira tentang kurniaan yang besar. Tu khabar gembira ni tuan-tuan, dia bukan macam budak-budak lah sebut fake hope, harapan palsu. Dia bukan sekadar harapan palsu, dia adalah janji yang benar. Bila Tuhan sebut, Nabi sebut, janji itu sebagai khabar gembira, dan perkara itu pasti berlaku dan pasti akan didapatkan ke atas orang-orang yang beriman dengan ujian yang mereka harungi. Seterusnya pada ayat yang ke-48, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau hai Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Wada'adzahum wa tawakkal 'ala Allah, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan berserahlah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Baik, ayat yang ke-48 ni Allah Ta'ala nak bagi satu kata-kata, kita kata apa, kata-kata pelindung ke atas Nabi. Apa dia kata-kata pelindung ni? Ketika Nabi SAW menyampaikan risalah Allah, maka terdapat kepelbagaian yang bersangatan tentang ancaman orang pulau Nabi, orang yang beriman kalau menega, orang pulau boikot bisnes mereka. Kan, kalau dia nak nikah dengan kawan ni, anak kawan ni tak bagi nikah. Tu seperti yang mana berlaku kepada Musalamah dan suami dia. Sebelum Musalamah kahwin dengan Nabi, panjang cerita ni. Ramai sahabat-sahabiah kita yang sebelum-sebelum ni diuji, dan Nabi sendiri pun pernah dijerut. Nabi tengah sembahyang kena jerut sampai berbekas leher Nabi tu, berkesan dengan jerutan tu. Tuhan kata apa, hai Muhammad, tak usah duk kira lah mereka ni. Bahasa kita kan, bahasa kita, hai Muhammad, tak usah duk kira dengan mereka ni, tak usah peduli dengan mereka ni. Aku ada, aku sebagai pelindung. Tuan-tuan, menarik pada ayat 48 ni tuan-tuan, dia sebagai satu signal kat kita. Dalam dunia kita ni penuh dengan orang, ataupun kita kata manusia-manusia yang toksik. Kita tak kacau orang, kita tak bagi mudarat ke orang tu, tapi ada je dia nak kata kat kita. Orang hak jadi ustaz ni lagi payah, sebab dia nak marah tak boleh, dia nak tunggu tak boleh. Lagi orang kata apa ustaz je ni. Payah jadi ustaz, kita nak marah nak tunggu tu tak boleh. Pasal orang kata apa pula. Jadi macam contoh, kalau kita ada anak, kan, ada anak ke cucu ke mai duk ngadu kat sekolah, tak ada orang nak kawan dengan cik, dia kata depa kawan depa je, dengan cik tak ada siapa nak kawan. Katalah kita mengalami situasi tu, anak cucu kita orang tak mau berkawan, orang buat lebih kurang kat anak cucu kita, pesan kat depa,
Selain daripada kita buat tindakan kita lah kan, kalau bagi mudarat sangat, report lah kat pihak sekolah. Kalau hanya sekadar gangguan emosi, kalau hanya sekadar gangguan mental, maka kita bacakan ayat ni. Nabi pun kena. Tapi Allah Ta'ala pesan, kata apa? Allah ada. Jadi sekarang ni, maksud yang saya nak sampaikan, kalaulah seluruh dunia tak suka kat kita, tak ada siapa suka kat kita, adik-beradik pun tak suka kat kita, kawan pun tak suka kat kita, saudara mara pun tak suka kat kita, mungkin disebabkan kita penuh dengan kekurangan. Bukanlah jahat, bukan pasal jahat, pasal mungkin tak sama taraf dengan mereka ke apa, kita rasa introvert, rasa kurang, dan mereka pun tak suka kat kita. Pedulikan mereka. Situ maksud dia. Allah ada. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita. Kalau mereka tak suka kat kita pun, cukuplah kita mengejar cinta Allah tu untuk kita. Macam tu. Wallahu a'lam. Kadang kita pergi berhimpun duduk dengan kawan, orang kawan dengan orang lain yang kita tak mahu kawan, tak apa. Kadang hantar mesej kat WhatsApp, dalam grup WhatsApp, orang boleh hantar sikit je, ramai balas. Kita tanya seminggu tak jawab, seminggu tu duduk tanya sepatah tak jawab juga. Pasal orang tak tahu pasal apa. Kadang ni berasa kat hati, biar ambil. Terus duduk berasa apa? Allah ada. Kita jangan mudah sensitif sangat. Sikit-sikit sensitif, sikit-sikit sensitif. Jangan sensitif. Ayat ni nak mengajarkan kita untuk kuat. Jangan terlalu cepat sangat nak berasa hati dengan orang. Macam tu. Wallahu a'lam. Selesai. Ayat yang ke-49 nak menceritakan tentang 49 dengan 50 ni nak cerita ayat hukum ni. Baik, 49 dengan 50 ayat cerita bab hukum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ni ngeri. Ayat 49 ni nak menceritakan tentang hukum talak. Itu. Dia bila contohan khusus kahwin ni, kalau pergi khusus kahwin, saya tak tahu lah khusus kahwin orang lain, tapi khusus kahwin masa saya nak kahwin tu tak diceritakan sangat. Khusus kahwin ni dia kena serius tuan-tuan. Dia bukan cerita lawak. Banyak kan bila pergi khusus kahwin tu, kadang banyak penceramah tu buat lawak lah. Buat lawak saya kahwin. Tapi sebenarnya dia serius. Selain daripada cerita masa nak kahwin tu tentang persediaan nak kahwin, kena cerita bab hukum hakam talak. Itu talak ada berapa jenis, pembahagian talak tu ada berapa jenis lagi, hukum talak ada berapa. Kena mengaji tu. Kalau tidak, pakai redah lagu tu saja, bahaya. Dalam ni nak cerita, Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu nikah dengan perempuan-perempuan yang beriman. Baik, ayat ni nak cerita apa dulu? Maksudnya berkenaan tentang konteks ayat. Orang Islam mesti kahwin dengan orang Islam. Itu. Jangan kahwin dengan selain daripada Islam, kerana perkahwinan itu tidak sah. Dia kata, ustaz, saya kahwin, betul saya kahwin dengan Kristian contoh, walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia tu ahlul kitab. Dia kata gitu. Ahlul kitab ni pada tuan-tuan, orang yang beriman dengan kitab-kitab samawi, sama ada Taurat, sama ada Zabur, ataupun sama ada Injil. Okey, kan Kristian berpegang dengan kitab Injil, jadi depa nisbah hak tu ahli kitab. Ahli kitab dah tak ada dah. Kerana kitab asal Injil, Taurat ni sudah pun ditahrif, sudah pun ditabdil, sudah pun diseliwing. Maka tak ada dah isu ahli kitab ni. Habis dah. Situ.
Jadi tak boleh nikah macam tu. Jadi ayat poin dia mesti nikah dengan orang beriman, wanita yang beriman dan lelaki yang beriman. Poin yang kedua, ini menarik, tidak berlaku talak melainkan dengan nikah dulu. Itu tidak berlakunya talak melainkan dengan nikah dulu. Sebab tu ada hadis sebut la talaqa li ibni adam fima la yamliku, tidak berlakunya talak daripada kalangan anak Adam melainkan apa yang dia miliki. Maksudnya dia kena nikah dulu, baru jatuh. Kalau nak cerai baru cerai. Ni tak nikahi dah cerai lah. Tak kena nikah dulu. Dan baik. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah ke atas mereka. Baik, ini nak cerita tentang apa? Ini nak menceritakan talak. Bagi contoh, A kahwin dengan B, Muhammad A kahwin dengan Nur B, contoh. Bila kahwin, lepas akad nikah tu, lepas akad nikah, lepas habis kenduri ke apa, katalah lepas habis selesai urusan akad tu, dia tidak bersama, tidak berjima antara suami dan isteri, kira dia tak sentuh isteri dah. Kemudian dia ceraikan isteri dah. Maka apabila isteri yang diceraikan dalam keadaan tak pernah bersama ataupun berjima dengan suami, maka isteri itu tidak ada iddah baginya. Itu iddah ni penting. Kerana kalau tidak ada iddah, maka katalah perempuan dia kahwin, lepas tu dah bersama ke apa, lepas tu cerai. Kalau lepas cerai tu tak ada tempoh iddah, terus ni perempuan tu bekas isteri ni kahwin dengan orang lelaki lain. Isu dia apa? Dalam rahim ni takut benih suami lama tu duk ada. Maka iddah ni ialah proses menyucikan benih-benih lama lelaki hak lama, supaya jelas anak yang kalau dapat nanti, anak ni anak siapa. Gitu. Itu pentingnya. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran kalau kita tengok ayat yang terperinci ialah ayat yang menceritakan tentang keluarga. Cerita bab nikah, cerita bab talak, dengan siapa boleh nikah, dengan siapa tak boleh nikah, cerita bab harta faraid, siapa berapa bahagian ni. Saya cukup takut kalau main ayat faraid ni. Saya kalau sampai ayat faraid memang saya serenda tuan-tuan. Sebab saya tak power buat faraid ni. Jadi Allah SWT detail benda ni sebab untuk pengurusan manusia atas muka bumi. Gitu. Bila dana, baik, selesai. Dan kalau nak cerai elok. Cerai elok. Jangan cerai dalam keadaan menzalimi. Sebab tu antara hukum talak yang berdosa, hukum talak ni ada sunat, ada harus, ada wajib, ada haram. Antara haramnya ialah dia ceraikan isteri dia dalam keadaan menzalimi isteri dia. Contoh dalam keadaan talak bid'ah. Saya tak mahu hurai panjang sangat itu. Baik, selesai dekat tu. Wallahu a'lam. Seterusnya, tu. Tapi tuan-tuan, sedikit perkongsian. Kalau si isteri dia kahwin dengan suami, baru kahwin, sah akad nikah tu. Lepas tu suami meninggal, tak dan bersama dengan suami, mungkin malam tu sakit jantung apa, meninggal. Baik, ada tak iddah ke atas si isteri yang mati suami? Baik, dalam tafsir Ibnu Katsir sebut, majoriti ulama sepakat kata ya, tetap ada iddah, iaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam. Dan berilah kepada mereka mut'ah, yakni duit sikit ataupun papasan sikit kat mereka, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Mut'ah ni macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan, saya nak tutup ayat 49 ni. Pasal ayat 49 ni cerita bab talak. Kalau siapa-siapa lah yang ada masalah tentang isu talak, contoh ada seorang sahabat saya ni, dia berkelahi dengan bini dia, kat tingkat 2, rumah mereka 2 tingkat, berkelahi kat tingkat atas.
Saduk boleh kat dekat atas tu, dia bagi bini dia duk marah. Bini dia marah cakap. Lepas dia tanya habis dah cakap, bagi aku pula nak cakap. Elok dia nak cakap, bini dia nak nak turun bawah. Jadi kawan berbaik. Bila berbaik dia kata macam ni kat bini dia, kalau awak turun tangga, jatuh talak. Satu. Dia tak sebut dalam keadaan ta'liq yang taqi, terikat. Maksudnya lagi 5 minit bagi saya cakap ke apa ke. Dia tak letak syarat-syarat tu. Maksudnya bersifat ta'mim, umum. Jadi kalau ta'mim ni secara umum, sampai mati ya kena duduk atas tu. Kalau macam tu. Kalau turun juga, jatuh. Baik. Kalau ikut kitabnya, kalau isteri turun tu, jatuh ke tak? Jatuh lah pasal langkah ta'liq. Tapi isu dia, kalau berlaku isu-isu macam ni, bukan di-refer kepada saya. Maksud saya ni siapa? Orang yang ada, yang reti dalam bidang agama. Dia mesti refer terus ke mahkamah syariah untuk buat pengesahan talak. Sebab otoriti kuasa yang nak menjatuhkan jatuh ke tak, itu pada mahkamah. Itu. Sebabnya dalam kitab perbahasan macam ni. Tapi menurut hakim, dia ada ijtihad dia. Dia ada pandangan dia. Itu. Jadi kalau isu talak apa semua ni, jangan duk pergi tanya kawan-kawan ni jatuh ke tak, ni jatuh ke tak. Kalau hanya sekadar nak tahu, tak tahu tu tak apalah. Tapi hujung-hujung cerita pengesahan tu mesti refer kepada mahkamah syariah. Untuk kita tahu sebenarnya jatuh betul ke tak, baru kita yakin dan selamat. Kerana isu munakahat ni, isu bab nikah talak ni, dia ada banyak khilaf ulama. Jadi negeri masing-masing tu kita tak tahu dia pakai pandangan yang mana. Maka kita mesti ikut yang telah diputuskan oleh kerajaan. Macam tu. Wallahu a'lam. Selesai. Ayat yang ke-50, ayat yang terakhir. Saya duk ingat tuan-tuan, muka surat ni tak ada lah susah sangat. Pasal minggu sudah tu susah. Ingat malam macam buku tu cari relax sikit. Rupanya ada juga yang susah sikit. Ayat yang terakhir, ayat 50 ni susah sikit saja. Auzubillah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu alaik. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki. Termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu. Wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika, dan demikian pula anak-anak perempuan daripada saudara lelaki bapakmu, anak-anak perempuan daripada saudara perempuan bapakmu, anak-anak saudara perempuan dari saudara lelaki ibumu, dan anak-anak perempuan daripada saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersamamu, hajarna ma'ak. Wa imra'atan mu'minah, dan wanita mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. In wahabat nafsaha lin nabi, yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. In aradan nabi, sekiranya Nabi ingin menikahinya. Ay yastankihaha. Tu. Baik, ni nak cerita pasal apa ni? Yang ni nak cerita bab dua benda. Yang pertama, hukum khususiyah. Yang kedua, hukum umumiyah. Hukum khususiyah ni iaitu hukum yang memang khusus untuk Nabi. Kita tak boleh ambil hukum ni. Kita tak boleh ambil hukum ni. Yang kedua, hukum umumiyah. Hukum ni terpakai kepada semua orang umat Nabi. Contoh, Nabi boleh kahwin banyak, kita tak boleh kahwin banyak. Minggu sudah Nabi kahwin dengan Zainab bintu Jahsh tanpa perlu, maksudnya tanpa cukup rukun nikah. Pasal Allah lah yang nikahkan. Kita tak boleh buat lagu tu. Nabi saja boleh.
Lah. Apa lagi tuan-tuan? Ni nak cerita ni. Allah Ta'ala nak bagi tahu Nabi diberikan walaupun Nabi ni adalah Rasul Allah, tapi Nabi diberikan ruang dan peluang untuk Nabi pilih dengan siapa dia nak kahwin. Boleh kahwin atas takdir Allah. Sama ada daripada siapa-siapa nak kahwin dengan dia, yang Nabi nak kahwin, ataupun daripada tawanan perang. Tawanan perang. Ada isteri Nabi daripada tawanan perang, antaranya Maryam Al-Qibtiyah. Maryam Al-Qibtiyah, Nabi bebaskan dia dan Nabi kahwin dengan dia. Okey, Nabi boleh. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala kata apa lagi? Bukan sekadar tu saja, boleh Nabi nak kahwin dengan orang yang pi jumpa Nabi, pi bagi tahu, wahai Rasulullah, aku nak kahwin dengan hang. Aku nak kahwin dengan hang ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada aku nak, kalau saya tak mahu aku nak hibahkan diri aku. Maksudnya nak kahwin. Maksud ayat ni, in wahabat nafsaha lin nabi ni, maksudnya dia nak kahwin dengan Nabi tanpa mahar, tanpa mas kahwin. Mas kahwin ni wajib, yang tak wajib ni hantaran. Tapi hantaran ni sebagai ra'i je, adat, tapi bolehlah, tak ada masalah. Baik, dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak kahwin dengan hang, tak apa, hang tak payah bayar apa kat aku, tak payah bayar mas kahwin. Baik, yang ni yang saya sebut hukum khususiyah. Kat Nabi je jadi, kat kita tak jadi. Seorang perempuan tu dia tak boleh main jumpa kita. Saya nak kahwin dengan awak, contoh dia kata, dia main jumpa seorang, dia kata saya nak kahwin dengan awak. Kita pun tanya, mas kahwin berapa? Mas kahwin untuk saya ni cukuplah awak baca kat saya 3 qul. Nampak macam okey, nampak macam bagus ya, dia suruh aku baca 3 qul, selamat duit, dia kata. Tak boleh macam tu. Kerana hukum ni hanya terpakai ke atas Nabi saja. Kita wajib bayar mas kahwin. Macam tu. Selesai. Habis dekat tu. Yang wanita-wanita yang hajarna ma'ak. Apa maksud dia? Wanita-wanita yang berhijrah bersama dengan engkau. Maksudnya wanita yang beriman. Pasal orang yang tak hijrah ikut Nabi, orang tu tak beriman dengan Nabi. Pasal konsep nak faham ni, siapa yang beriman ketika Nabi mula dakwah di Mekah? Siapa yang ikut hijrah? Yang ikut hijrah, itu orang beriman. Yang tak ikut hijrah, kalau dia nak kahwin, dia jangan kahwin dengan dia, pasal dia tak beriman. Macam tu. Bila anda baik. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan berkenaan tentang muharramat, wanita-wanita wanita-wanita yang bukan mahram, yang tak haram untuk kita kahwin dengan dia. Siapa dia? Yang ni umumiyah. Nabi pun boleh, kita pun boleh. Iaitu daripada saudara-saudara lelaki, anak-anak perempuan daripada saudara lelaki bapakmu, anak-anak perempuan daripada saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan daripada saudara lelaki ibumu, dan anak-anak perempuan daripada saudara perempuan ibumu. Ni siapa dia ni? Sepupu. Maksud dia sepupu. Nabi kahwin dengan Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ni siapa dia? Sepupu Nabi. Boleh kahwin dengan sepupu. Itu hukum umumiyah dia. Kita pun, bukan dekat Nabi, kita pun boleh nikah dengan sepupu kita. Wallahu a'lam. Baik. Qad alimna ma faradna khalisatan laka min dunil mu'minin. Sebagai kekhususan sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Hak ni yang saya sebut tadi tu, yang pasal mahar tadi tu, hak tu khusus untuk Nabi. Tapi untuk kahwin dengan sepupu kita boleh tak? Tu kita boleh sekali. Cuma tanpa mahar itu tak boleh. Itu tak boleh. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alaika haraj. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka,
dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya ketetapan Allah ni, Allah tahu dah benda tu akan jadi. Jadi poin saya untuk yang ni tak banyak pun. Cuma yang saya nak sebutkan di sini ialah apa yang dihalalkan oleh Allah kepada kita, haram kalau kita mengharamkan benda tu. Apa yang diharamkan oleh Allah kepada kita, haram kat atas kita untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini key point yang besar bagi saya. Contoh dalam isu perkahwinan, dia tak setuju dengan poligami ke, dia tak setuju dengan apa ke, tak setuju bukan sampai ke atas haramkan benda tu. Jangan sampai macam tu. Baru ni tuan-tuan bisa dengar tak nama teknologi AI? Teknologi AI ni kita tulis lah. Kita tulis kita nak apa, gambar macam mana, lepas tu kita tekan enter. Lepas tu teknologi ni dia akan lukis macam mana yang kita nak. Dahsyat tu. Dahsyat. Saya bisa try buat. Jadi apa yang saya nak. Ada orang buat, dia tulis-tulis dia nak seorang isteri bersanding, sebelah dia kiri kanan ada 2 orang suami. Dia kata biar orang lelaki pula rasa kesan daripada poligami tu je nak. Apa kaedah macam ni? Haram macam tu. Tak boleh buat macam tu. Kerana keputusan daripada Allah Ta'ala tu sudah jelas. Kalau tak setuju, bukan tak setuju pada pensyariatan. Contoh kalau dia tak setuju, dia kata saya tak setuju poligami ni pasal saya tahu lelaki saya ni macam mana. Kalau macam tu tak apa. Kalau macam tu tak apa. Ni sampai beria sangat, marah ni, tu tak kena lah, tak kena. Dalam hal lain saya tak mau ambil sangat isu nikah apa semua ni. Dalam hal lain, contoh golongan vegetarian, hak jenis makan sayur saja, daging pun tak mau. Bagi dia tak gamak nak makan daging ni, serupa macam zalim, bunuh binatang. Padahal Tuhan bagi bunuh binatang tu. Kita pula terpaling baik daripada Tuhan, kita pula terpaling prihatin lebih daripada Tuhan. Itu tak kena. Jadi poin yang paling penting untuk ayat ni, Tuhan dah bagi tahu apa yang halal, apa yang haram. Itu yang kita kena ikut. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu dah jelas, yang haram itu pun sudah jelas. Wallahu alam. Berbaki lagi 3 ke 4 minit. Saya nak tutup tafsir ini dengan beberapa mayurshidu ilaihil ayat. Apa yang kita boleh dapat daripada petunjuk ayat-ayat ini? Yang pertama, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalaulah Nabi ni yang dimuliakan oleh Allah turut diuji dengan kesusahan ataupun penentangan orang-orang lain, apatah lagi kita. Jadi biasalah kalau orang tak setuju dengan kita, biasalah kalau orang tak puas hati dengan kita, biasa. Benda tu biasa. Dan kalaulah Nabi ini Allah Ta'ala angkat kedudukan dia sebagai Habibullah, kekasih Allah, pun tidak mampu memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia berikan berita gembira dan peringatan, apatah lagi kita. Jadi tugas kita ni menyampai je, habaq saja. Kalau tak jadi, itu bukan urusan kita dah. Yang penting habaq, pesan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkenaan tentang soal hukum, kita tak boleh buat main. Sekiranya kalau ada keputusan, kalau ada khilaf ulama, contoh ada pandangan banyak ulama, maka tuan-tuan nak ikut siapa? Contoh tuan-tuan dengar ustaz ni kata macam ni, ustaz ni cakap macam ni. Nasihat saya nak mudah ikut keputusan yang telah difatwakan oleh mufti negeri kita. Selamat. Ustaz tak fikirnya. Dia kata ustaz ni kata tak perlu ada mazhab, ustaz ni kata ikutlah, ustaz ni buat mazhab ni, esok buat mazhab ni, buatlah kerana ada keluasan mazhab. Contoh, kita tak terikat dengan mazhab Syafi'i saja ke, contoh kan, memang ada keluasan tapi kita tak ada kuasa tu, maka duduk tak payah pening-pening, majlis fatwa putih kena kita ikut itu. Ustaz saya pening lah ustaz. Pening sebab apa?
Sebab dalam soal akidah ni ada ustaz ni kata Allah ni duduk atas aras, ustaz ni pula kata Allah ni wujud tak bertempat. Baik, tengok keputusan majlis fatwa kita letak macam mana. Fatwa Kedah letak macam mana? Ikut majlis fatwa Kedah. Senang. Tok sah duk pening-pening lah. Jadi saya pening nak ikut ustaz ni ke ustaz ni. Memanglah pun pening. Saya pun pening kadang-kadang. Jadi kita ikut keputusan fatwa Negeri Kedah. Selesai. Sudah pening dah. Jadi soal hukum hakam jangan kita buat main dan jangan buat mudah. Dia kata ustaz, Islam tu kan mudah. Dia kata inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya Islam tu mudah. Kena clear statement hadis tu. Islam tu memudahkan kita, bukan kita yang memudahkan Islam. Gamak macam payah nak semayang, tak payah semayang. Islam kan mudah. Jangan faham macam tu. Faham macam tu kacau. Baik, selesai. Mudah tu pun kena ikut syariat. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendapat keluasan di atas muka bumi ni, maka mestilah ikut Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang sesiapa yang berpaling tadah daripada peringatanku, nescaya aku akan sempitkan kehidupan dia. Kadang heran, siapalah hidup tu sempit, rasa sesak, rasa sesak, rasa serabut. Nak cek balik, apa hak Tuhan suruh kita buat tak? Apa hak Tuhan larang kita buat ke tak buat? Ke hak Tuhan suruh kita tak buat, hak Tuhan larang hak tu yang kita buat? Kalau terbalik macam tu, padanlah Tuhan bagi kita sempitkan hidup. Jadi tuan-tuan tengok, Nabi pun diuji dengan kesusahan, tapi diberikan kelapangan kerana ketaatan yang Nabi berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai sudah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan seadanya, dengan keterbatasan pengetahuan saya yang seadanya juga, dengan bahan pembacaan yang seadanya juga. Mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakapnya, dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah. Katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل